الحمد لله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah bertemu pada malam yang ke-14 daripada bulan Zulhijjah. Kita mendoakan supaya seluruh saudara-saudara Islam kita dapat menyelesaikan baki rukun-rukun haji mereka dengan selesa, dengan sempurna insya-Allah. Dan semoga mereka pulang dengan haji yang mabrur, dapat mengubah diri sendiri dan sekaligus menjadi ejen-ejen perubah kepada masyarakat. Itulah yang diharapkan daripada kesan haji yang mabrur insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, mohon maaf agak terlewat kerana paham-paham sudah 5:30 keluar daripada rumah, 7:55 baru sampai. Tapi oleh kerana tuan-tuan anak murid yang sejati dan ramai yang saya tengok tak isa okok, saya kenal, maka pahala menunggu tu Allah bagi awal dah. Tapi siapa yang merungut, tolak pahala. Tolaklah pahala pasal merungut tak puas hati. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, insya-Allah kita sambung ayat yang keempat dan ayat yang kelima daripada suratul A'la, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Shadaqallahul azim. Dialah Allah yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak. Kemudian ia menjadikan tumbuh-tumbuhan yang menghijau itu kering berubah warnanya menjadi kehitam-hitam.
muslimin dan muslimat, di antara perkara yang dipertekankan di dalam memahami Al-Quran ialah membaca dan melihatnya dengan mata hati kita. Bukan sekadar membaca dan melihat makna luarannya, tafsirannya sahaja, terjemahnya sahaja. Tetapi wajib kita membacanya dengan mata hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam ini, kalau pikiran otak kita bukan benda besar pun. Akhrajal mar'a, Allah yang telah mengeluarkan, menjadikan al-mar'a. Kalau kita sebut ra'i, ra'ain ya, maka ia disebut sebagai rumput, tumbuhan yakni rumput. Bila Allah sebut al-mar'a, ia adalah tempat makanan untuk binatang memakannya. Cerita mudahnya, lembu ragut rumput, tu aja ayat dia. Tapi tuan-tuan muslimat tengok bagaimana Allah mendidik kita. Walaupun ayat dia cerita rumput, kambing, lembu, ragut rumput, kemudian rumput tu lama-lama hijau segar, akhirnya dia jadi ahwa, dia jadi kehitam-hitaman. Tuan-tuan muslimat, cubalah kita fikir. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan makanan bagi binatang-binatang, itu adalah satu rahmat bagi manusia. Kalaulah Allah cipta binatang, tapi Allah tak sediakan makanannya, bagaimana agaknya keadaan kita untuk menyediakan makanan bagi al-an'am, binatang ternakan kita. Tapi bila Allah sediakan al-mar'a, Allah menumbuhkan ra'i, rumput, tumbuh-tumbuhan, lalu lembu ragut, kambing ragut makan dan sebagainya, tumbuh-tumbuhan itu, terutamanya lembu. Tuan-tuan muslimat, kita baru saja selesai berkorban. Bayanglah kalau rumput tak ada. Situ memandang dengan mata hati. Bayanglah kalau Allah tak sediakan al-mar'a. Kita nak kena makan lembu tu, kita nak sembelih lembu tu, sama ada akikah ataupun ibadah korban, kita nak sembelih dia. Dan bayangkan kalau lembu yang kita nak sembelih tak cukup makan, kurus kering. Dalam ilmu fiqh dibahas terlalu luas persoalan ini. Cuba tuan-tuan muslimat bayang, kita nak makan lembu tu, dalam keadaan lembu tu tak ada apa dia nak makan. Apalah nilai sebuah pengorbanan dalam keadaan lembu kurus kering begitu. Tuan-tuan muslimat, betapa kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila Allah menurunkan perintahnya, dia menyediakan keperluannya. Mana perintah dia?
Nanti kita sampailah surah tu. Saya bacalah sikit ayat nombor 2. Nanti ke depan kita sampailah. Sempatlah lagi pilihan raya negeri. Sempat. Jangan ingat tak sempat. Sempatlah dan makna nak sebut, ke depan nanti ada surah. Tuan-tuan, nama dia Al-Kawthar. Cuba tengok ayat nombor 2. Fasalli li rabbika wanhar. Tengok, tu perintah. Walaupun hukum dia sunat muakkadah, amat dituntut, tapi ia perintah daripada Allah. Allah kata fasalli li rabbika wanhar. Maka sempurnakanlah solatmu dengan baik. Kemudian kata Allah wanhar, sembelihlah binatang, korbanlah, kata Allah. Itu perintah. Allah letakkan solat dan menyembelih binatang korban duduk dalam satu ayat. Tuan-tuan muslimat, Allah menyediakan pada nahar itu, sembelihan itu, zibah itu, yang dipanggil hari nahar, iaitulah pada 10 Zulhijjah, digelar dengan hari nahar, hari sembelihan. Bermulanya sembelihan sehinggalah sebelum waktu asar 13 Zulhijjah. Maka Allah dia sediakan keperluan bagi nahar itu, keperluan bagi sembelihan itu. Allah sediakan binatangnya, diletakkan syarat, mestilah al-an'am, binatang yang diternak. Tidak boleh binatang yang kita sebut binatang liar, seperti rusa. Rusa tak boleh buat korban sebab dia binatang liar. Dia mestilah al-an'am, binatang yang diternak, spoon feeding, yang diberi makan. Tak termasuklah ayam itik, jangan lurus pula. Maknanya kerbau, lembu, kambing, unta, sapi, kebubuh lah. Maka Allah sediakan binatang dia, binatang-binatang untuk dikorbankan. Dan Allah sediakan keperluannya. Apa dia? Makanan bagi binatang ternakan itu, rumput dan sebagainya. Ini ayat dia. Poin besar apa? Kalau aku tak cipta padang ragut tu, aku buat bumi ni tak ada padang ragut al-mar'ah, maka boleh bayanglah keadaan binatang ternakan itu. Kita pula nak kena proses, nak buat makanan untuk dia, beli burger dia geleng kepala, dia tak mau. Kan? Kita pun pergilah simat mana kedai, beli burger berlapis-lapis, panggil dia, suar, dia geleng kepala. Tiba-tiba suar rokok dia angguk. Oh, leceh betul. Suar burger tak mau, suar peluru berpandu dah. Tuan-tuan, dia ada makanan dia. Dia tak makan tom yam macam kita. Rumput, Allah sebut padang ragut. Kamu kena terima kasih, syukur pada aku. Dengannya kamu boleh berkorban. Kamu boleh menghidupkan syiar Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan daripada syiar Nabi Ibrahim, maka saya selalu pesan muslimin dan muslimat, janganlah kita memandang Nabi Ibrahim ini hanya sekadar bab korban sahaja. Situ saya pecahkan lagi perbahasan. Saya kecilkan lagi tajuk, iaitu janganlah kita sebut Nabi Ibrahim aja korban. Nabi Ibrahim aja korban. Itu hanya secebis daripada apa yang ditinggalkan oleh Ibrahim alaihi salam. Di dalam Al-Quran punyalah banyak ayat cerita Nabi Ibrahim alaihi salam.
ajaran-ajaran yang Nabi Ibrahim tinggalkan, pesan dan nasihat yang Nabi Ibrahim beri kepada ayahnya Azar, kepada kaumnya. Berhadapan pula dia dengan pemimpinnya Namrud, sampai dilempar dia ke dalam api. Tuan-tuan muslimat, tolonglah jangan pandang Nabi Ibrahim dengan korban sahaja, tetapi bedahlah Al-Quran. Tengoklah Al-Quran, bagaimana Allah beritahu kepada kita jasa-jasa Nabi Ibrahim, doa-doa dia yang dia ajar kepada kita. Saya mengambil contoh beberapa ayat. Surah Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada amina. Yang pertama, ingat jasa Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab itu tuan-tuan, dalam kursus haji yang saya handle di negeri Kedah, bagaimana bila kita kursus haji, bab yang terakhir, tajuk kita, katalah minggu 13 last kali, tajuk kita yang terakhir tu kita panggil dengan falsafah. Kita membicarakan falsafah. Dan di antara yang saya sebut di dalam bab itu ialah kenapa Allah memerintahkan kita supaya bersolat di maqam Ibrahim alaihi salam. Kan ada ayat tu dalam suratul Baqarah ayat 125 juzuk 1, kan Allah sebut wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan kamu ambillah maqam Ibrahim menjadi tempat solatmu. Sunat lepas tawaf, kita solat sunat tawaf kalau dapat di maqam, di tepi maqam Ibrahim. Teori boleh, praktikal payah. Berjuta manusia payah. So kita jauhlah sikit ke belakang, agak-agak dekat dengan maqam Ibrahim. Nak pergi tepi tu betul-betul tepi maqam Ibrahim tu pakai tak ada lah. Orang punya ramai, tambah musim haji. Disebut dengan falsafah dia. Apa dia? Solat di maqam Ibrahim itu, falsafah dia ialah mengenang jasa. Mengenang jasa siapa? Ibrahim alaihi salam. Apa jasa dia? Saya baca tadi sikit, nanti saya sambung ayat. Start ayat 35. Allah berfirman, pangkal tadi saya baca. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Dia ada dua ayat hampir sama. Jaga elok-elok. Dalam Al-Baqarah ada satu, dalam surah Ibrahim ada satu. Dalam surah Al-Baqarah disebut dengan baladan amina. Dalam surah Ibrahim hadzal balada, tak ada fathain. Hadzal balada amina. Jangan mix up di situ. Tuan-tuan silap baca, ending dia kalah. Baik, dalam surah Ibrahim, Nabi Ibrahim sebut, wahai Tuhan, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Jadikanlah negeri Makkah ini amina, aman damai. Allahu Akbar. Sampailah, walaupun adalah orang buat hal mencuri macam-macam, tapi tenang, aman kita masuk di dalam kota Makkah. Yang pertama. Yang kedua, dia minta apa?
wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku, wajnubni, jauhkan aku. Ada kalimah junub. Biasakan dengan seseorang yang berjunub. Junub makna jauh, iaitu dia jauh dari ibadah. Dia mesti mandi yang diwajibkan, baru boleh dia solat. Itu makna junub, makna jauh. Baik, ayat 35 surah Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, Ya Allah, wajnubni, jauhkan aku, wabani, dan anak bina aku, anak budal asnam, daripada menyembah berhala. Apa dia tu? Anak diri kita, anak cucu generasi kita, jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Benar, kita semua takkan pergi sembah patung, tak ada. Tetapi secara halus, kadang-kadang syirik kepada Allah boleh berlaku. Tak percaya kepada Allah, tak yakin kepada Allah. Contoh, anak dia dapat SPM 12E. Bukan A, E. Bunyi tu nak macam A dah, 12E. Dia sebut begitu. Tapi E. Dia nak jaga juga standard. Bila anak dapat 12E, dia kata apa? Hang ni lah, dah lah 12E. Macam manalah hang nak cari makan ni? Macam manalah rezeki hang ni? Manalah hang nak kerja? Bahaya ucapan, boleh bawa syirik. Sebab rezeki bukan pasal 12E. Allah itu Ar-Razzaq. Baca dalam surah Az-Zariyat, Innallaha huwa Ar-Razzaq. Sesungguhnya Allah, huwa, dia itu, Ar-Razzaq. Akidah mau kemah, tuan-tuan. Tauhid mau kemah. Habislah hang 12E nak kerja apa hang ni? Nak makan apa hang ni? Nak makan apa? Berapa banyak ibu ayah sebut begitu. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, lembu yang ragut rumput tu SPM berapa E? Lembu yang ragut rumput tu SPM dapat berapa? Kenyang bulat perut rupa tu lah. Ini rezeki, jangan buat syirik dengan Allah. Allah itu Ar-Razzaq, dia pemberi rezeki. Ada orang SPM fail 3 kali, kong kali kong, kantoi 3 kali. Tapi income sebulan 16,000. Dia meniaga online, rokok. Kan? Dia meniaga online, bagus punya. 16,000 sebulan gaji. Contoh, SPM 3 kali bungkus. 3 Superman. S belakang. Tak layak mendapat sijil am pelajaran, apa pun tak layak. Jangan kata sijil, SAP sijil am pelajaran pun tak layak untuk dapat. Tuan-tuan, muslimin muslimah, jangan syirik kepada Allah dalam bab rezeki. Tidakkah malaikat dalam hadis matan arba'in, tidakkah malaikat bawa benih mak, benih hayat, bila bercantum, kan bawa jumpa Allah, baca hadis yang panjang. Lalu malaikat tanya, Ya Allah, nak jadi ke tidak persenyawaan ni? Allah kata, tak jadi, aku tak nak. Itu hak Allah, menjadikan makhluk sifat yang harus bagi Allah, bukan wajib. Harus Allah menciptakan manusia, bukan wajib. Lalu Allah kata tak jadi, makanya jadilah darah bulanan perempuan itu. Kalau Allah kata jadi, maka Allah perintah malaikat, hang tulis jodoh dia, tulis rezeki dia, siap dah umur dia, syaqiyun sama ada dia celaka atau dia orang yang bahagia, siap
siap semua ditulis oleh malaikat atas perintah Allah. Gaduh apa rezeki? Siap tulis dah. Hang usaha ya adalah rezeki. Ini dah. Apalah hang nak kerja. Tak apalah kata mak dia. Nanti aku tanyalah aku ada kerja pilot kosong. Dia Perli anak tu. Perli anak tu. Pilot mana boleh 12. Pilot mesti smart. Tuan-tuan, mestilah A1 kita punya matematik apa semua. Dia Perli anak dia kecil, hati anak. Ini soal akidah. Ya, kita tak sembah patung berhala, tapi bimbang yang itu. Maka Nabi Ibrahim minta, ya Allah, jauhkan aku dan anak cucu keturunan anak pinakku jangan syirik kepada-Mu. 2. 3. Pergi ke depan sikit, ayat 37, surah yang sama, Ibrahim. Surah Ibrahim, apa dia ajar lagi? Korban saja ke? Dah. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Al-ayat. Saya baca takat tu, ayat tu panjang. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan zuriat keturunanku biwadin ghairi dhi zar'in, di sebuah lembah yang tiada sebarang tumbuh-tumbuhan padanya, 'inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang haram untuk dicerobohi. Tuan-tuan muslimat, ayat 37 surah Ibrahim adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim supaya bawa Hajar dan Ismail daripada bumi kelahiran Nabi Ibrahim, iaitulah Iraq, Babylon, Iraq, bawa ke suatu lembah yang tiada sebarang tumbuh-tumbuhan, itulah Makkah Al-Mukarramah. Waktu tu Ismail adalah bayi yang masih menangis, tak tahu apa. Baru beranak, bawa berjalan kaki daripada Iraq, Babylon, bawa ke bumi Makkah kerana menjunjung perintah Allah. Tak ada dah Nabi Ibrahim fikir soal makan minum Hajar Ismail. Dia tak fikir dah. Tawakal dia bulat kepada Allah. Yang dia tahu, ini Allah suruh, aku kena patuh. Ni Nabi Ibrahim ajar. Dia tak fikir dah. Walhal waktu tu yang ada apa? Hanyalah tapak Kaabah, itu aja. Belum tinggi macam sekarang. Tapak saja. Sebelah kanan sofa, sebelah kiri marwah. Tu aja. Padang pasir, lautan yang melaut, padang pasir yang seperti lautan, yang ada hanyalah serigala sahut menyahut mencari mangsanya. Itulah yang ada. Tetapi kerana Allah Tuhan suruh letak di situ, kemudian Allah perintah Nabi Ibrahim bergerak ke bumi Palestin, bertemu anak saudara dia Nabi Lut. Nabi Lut adalah anak kepada abang Nabi Ibrahim, anak-anakan dia. Allah perintahkan Nabi Ibrahim join sekali dengan Nabi Lut untuk berdakwah di bumi Palestin. Hajar dan Ismail letak situ. Ada dia nak tanya pada Allah, ya Allah, tak ada tempat lain ke? Macam mana Ismail nak minum? Macam mana Hajar nak makan? Tak ada. Ini yang kita mesti belajar. Bila Allah perintahkan sesuatu, jangan ada kharaj. Jangan ada dalam dada kita sempit dada. Allah perintah apa pun, sekadar yang mampu kita buat, kita buat. Jangan kita keluh kesah. Buat juga, tapi mengeluh. Contoh, lalu hujan turun, nak bangkit subuh tu Allah. Kadang-kadang pukul 4 pagi dia hujan selebat-lebat. Kadang-kadang pukul 5 nak bangun subuh tu. Dia bangun.
Tapi merungut dia kata subuh ni dahlah 2 rakaat. Awak Allah tak boleh padam buang. 2 je pun dia kata. Tapi dia pi bilik air, isap rokok dulu. Rokok isap dulu. Tuala buah atas bahu, rokok kepit, isap. Pergi bilik air. Mai merungut. 2 rakaat aja subuh pun padam buang lah. Bukan 200. Payah nak bangkit ni. Tuan-tuan, merungut atas perintah Allah satu kecelakaan. Buat itu Nabi Ibrahim aja. Nabi Ibrahim kalau kita lah disuruh macam tu, saya ingat entahlah. Nak tinggal anak, nak tinggal isteri, dalam keadaan waktu tu pengangkutan bukan macam lah ni. Sampai jam lewat sampai masjid. Bukan. Waktu tu untung dengan kaldai kuda ya, padang pasir aja bayar. Nabi Ibrahim didik, ajar perintah Allah. Tolong jangan diabaikan. Jangan kita ada perasaan keluh kesah. Antara benda yang banyak berlaku ialah orang malas bayar zakat. Ni banyak. Dia kata ni duit aku nak pi bagi kat orang. Malas bayar zakat padi lah macam-macam. Malas. Tak nak. Jangan tuan-tuan. Perintah Allah. Semayang kuat. Zakat tak bayar tak jadi apa juga. Sebab solat dan zakat berkembar. Aqimus solah wa atuz zakat. Kembar dia tu. Solat dengan zakat. Kembar. Kena faham. Kita kadang-kadang separuh manusia begitulah. Dia rasa liat nak bayar zakat pendapatan, nak bayar zakat simpanan. Wah, 2,5% berapa ringgit sangat. Tetapi lihat dia tu menyebabkan dia silap-silap jatuh ke lembah kebinasaan. Apalagi Nabi Ibrahim aja. 39 surah yang sama Ibrahim. Ke depan lagi 2 ayat 39. Nabi Ibrahim berkata, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Tengok. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kepadaku ketika usiaku sudah lanjut tua, Ismail dan Ishaq. Apa Nabi Ibrahim aja? Sentiasa bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim pada ayat 39 itu menyebut, terima kasih ya Allah, puji ya Allah, syukur ya Allah, aku dah tua bangka macam ni pun Engkau beri aku Ismail dan Ishaq. Kata Afzalur Rahman dalam Encyclopedia of Sirah menyebut, ketika Nabi Ibrahim dapat Nabi Ismail, umurnya 89 tahun. Satu riwayat 98 tahun. Dekat 100 lah senang kita sebut. Baru dapat Ismail. 15 tahun selepas lahir Ismail baru dapat Ishaq. Umur 115 tahun lah. Kita ambil kira hampir. Pun dia mengucapkan syukur walaupun dah tua, baru boleh timbang anak. Allah tuan-tuan. Yang akhirnya dapatlah cucu dia Ishaq anak dia, Yaqub cucu dia, Yusuf cicit dia. Alaihimussalatu wassalam. Allahu akbar. Nak sebut apa? Syukur pada Allah sentiasa sampai kita mati. Syukur atas nikmat Allah walau sedikit. Jangan lupa tuan-tuan. Dan yang paling penting, tengok rentetan ayat tu. Ayat selepas dia 40. Ini paling penting. Surah Ibrahim ayat 40.
Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yani Allah Ta'ala sebut, dan berdoalah Ibrahim, wahai Tuhanku, jadikanlah aku ini, mereka generasi yang mendirikan solat. Ij'alni muqimas solat. Diri kita dulu, jangan buat abai dengan solat. Na'udzubillahi min zalik. Solat, kalau tuan-tuan baca dalam surah Al-Muddathir, di antara sebab dihumban dalam neraka Saqar ialah qalu lam naku minal musallin, berkatalah penghuni neraka Saqar, kami dahulu tak sembahyang. Tolong diri kita perkemah dulu dengan solat ini. Solat ambillah hak wajib dijaga elok-elok, dan hak sunat tu buatlah takat mana mampu. Takat mana mampu. Ada solat sunat yang wajib bagi Rasulullah, kita tak wajib, kita sunat aja, iaitulah tahajud. Nabi wajib, kita sunat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsu rabbuka maqaman mahmuda. Ayat 79 surah Al-Isra. Allah kata, dan daripada sebahagian malam bangunlah bertahajud. Solatlah tahajud, kata Allah, nafilatan lak, sebagai satu solat nafilah, tambahan nawafil. Solat nawafil, nafilah, solat sunat yang jadi tambahan untuk kita selamat di negeri akhirat. So solat hak wajib jaga elok. Nabi Ibrahim kata, ij'alni muqimas solat, jadikan aku orang yang mendirikan solat. Kemudian wa min zurriyyati, juga zuriat keturunan aku. Ingat, kita ada anak, kita ada cucu. Keturunan kita tu, Nabi Ibrahim doa, ya Allah, zuriat keturunan aku juga solat, ya Allah. Tu kita kena tinggalkan anak cucu generasi kita, manusia-manusia yang tak payah diketuk kepala dengan hemo bila masuk waktu solat. Dia tahu aja nak solat. Tu paling penting. Maka daripada kita lah yang menjadi ketua keluarganya sebagai pembuka kepada perkara ini, penentuan kepada solatnya mereka. Dan Nabi Ibrahim doa lagi, Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ayat selepas dia 41. Inilah jasa Nabi Ibrahim. Last sekali dia kata, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa aku, wali walidayya, dan dosa kedua ibu dan ayah aku, walil mu'minin, dan juga dosa orang-orang beriman, yauma yaqumul hisab, pada hari kiamat. Nabi Ibrahim berdoa, pertama ampun dosa, kedua ampun dosa mak ayah, walaupun ayah dia akhirnya dihumban ke dalam neraka. Tuan-tuan, ayah dia kafir. Azar tidak menerima dakwah Ibrahim alaihi salam. Azar dihumban ke dalam neraka. Apabila Allah memberitahu perkara ini, yakni memerintahkan ada hukum yang lain, iaitu supaya tidak boleh memohon ampun kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah. Tak boleh. Maka Nabi Ibrahim sedar akan perkara itu. Ayahnya ke neraka. Sebab itu tak boleh minta ampun
bagi orang yang mensyirikkan Allah. Orang kafir apa semua tak boleh. Minta hidayah boleh, minta ampun dosa tak boleh, sebab mereka kafir. Na'udzubillahi min zalik. Bagaimana last dia minta supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita orang-orang beriman pada hari kiamat. Tak besar ke jasa Nabi Ibrahim? Kita duk minta ampun tiap-tiap hari. Nabi Ibrahim tolong kempen orang beriman, ya Allah ampun semua dosa mereka. Bila? Wa yauma yaqumul hisab, pada hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Sebab itulah dikembarkan apa yang disebut sebagai salawat Ibrahimiyah di dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah salawat itu menjadi sunat sahaja. Sunat saja kita baca, kama sallaita ala Ibrahim sampai habis. Yang itu sunat. Yang rukunnya Allahumma salli ala Muhammad. Dan tambah sikit, wa ala ali Muhammad. Itu jadi rukun. Selawat ke atas Rasulullah. Adapun atas Nabi Ibrahim adalah sunat. Namun tetap kita membaca. Kenapa Allah pair Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim? Sebab itulah jasa yang cukup besar. Walaupun Rasul-Rasul membawa akan ajaran tauhid yang sama, syariat sahaja berubah-ubah, tetapi Nabi Ibrahim punya cerita, pengorbanan dia, kehaibatan dia, menegur pemerintah dia Namrud, berdebat, menegur pemerintah dia, sesuatu yang Allah rakam di dalam Al-Quran. Sesuatu yang kita mesti belajar, bahawa ia tidak terhenti kepada masalah berkorban semata-mata. Saya selalu pesan begitu. Ingat, bila sebut Nabi Ibrahim, tuan-tuan bedahlah suratul An'am, tuan-tuan bedahlah Asy-Syu'ara, tuan-tuan bacalah surah Maryam, tuan-tuan akan jumpa ratusan ayat cerita tentang Nabi Ibrahim. Kalau tak ratusan pun puluhan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Cerita dia mendidik umat manusia. Allahu Akbar. Hebat tuan-tuan. Hebat, subhanallah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka sebab itu jangan memandang pada binatang korban semata-mata. Walaupun sifat berkorban itu amat penting dalam hidup. Berkorban ni sesuatu yang Islam tuntut. Berkorban masa macam malam ni. Kita berkorban masa, berkorban tenaga, berkorban wang ringgit, ada tabung, kita bagi sikit untuk kita faham bahawa inilah pengorbanan. Dan kalau nak banding pengorbanan kita dengan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, malulah kita nak sembah. Malu. Memalukan kita kalau kita nak sembah. Kerana jauh sungguh ibarat langit dan bumi. Maka sebab itulah semua benda-benda ini, termasuklah Arafah. Ingat, bila kata Arafah, ada satu benda yang tuan-tuan muslimat mesti pasak di dalam minda kita. Apa yang kita sebut sebagai deklarasi Arafah. Ketika suatu hari seorang Yahudi berbual-bual dengan Saidina Umar radhiyallahu anhu. Waktu itu Saidina Umar sudah menjadi khalifah. Lalu Yahudi itu kata pada Saidina Umar, wahai khalifah, tahukah kamu ada ayat dalam Quran, kalau turun kepada kami, kami akan berpesta dengan hari penurunan ayat itu. Kalau ayat itu turun pada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan hari ayat itu turun pesta besar-besar. Ulang tahun pesta. Umar kata, ayat apa? Tuan-tuan, itulah Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Ayat mana? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai menyampaikan khutbatul wida', khutbah perpisahan,
tiba-tiba dilihat unta Nabi jatuh. Unta Nabi terjatuh ke tanah dan Nabi pun hampir dengan badan yang tak seimbang. Rupa-rupanya wahyu sedang dibaca. Meracik peluh Nabi. Jibril rupanya sampai. Ketika selesai Nabi khutbatul wida, Jibril datang dan membacakan ayat yang disebut oleh Yahudi ini kepada Saidina Umar, bahawa kalau turun dekat kami bangsa Yahudi, kami berpesta menyambut. Umar kata, ayat apa? Lalu Yahudi itu membaca penghujung ayat 3 Suratul Maidah yang selalu tuan-tuan dengar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat ini disebut sebagai pengisytiharan Arafah atau deklarasi Arafah. Allahu Akbar. Umar kata, aku tahu ayat ni. Ayat ni turun, aku ada di Arafah, kata Umar. Aku ada dekat Rasulullah pada waktu itu. Ayat ni turun, kata Umar, 9 Zulhijjah, hari wukuf, hari Jumaat, kata Umar. Yahudi itu diam bila Umar kata, aku tahu ayat ni turun pada waktu itu. Aku ada di situ. Dan Abu Bakrin dan Umar adalah dua insan yang menangis ketika ayat ini turun dan dibacakan oleh Rasulullah. Bila turun ayat ni Nabi baca, Umar menangis, Abu Bakrin menangis. Kerana mereka tahu bila ayat itu turun, tugas Nabi sudah sampai penghujung. Kerana isi ayat itu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, kata Allah, telah aku lengkapkan bagimu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah aku sempurnakan bagimu nikmatku, yakni Islam. Wa raditu lakumul Islam madinah. Dan aku telah redha Islam menjadi cara hidup kamu. Ni Allah declare di Arafah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Allah turunkan ayat ni. Allah nak ajar Islam sudah lengkap. Allah nak ajar Islam sudah sempurna. Allah nak ajar nikmat aku turun dekat kamu sempurna dah, iaitu Islam. Apa hal kamu nak cari selain daripada Islam? Apa hal kamu nak hidup dengan cara yang lain daripada Islam? Apa hal kamu masih mengamalkan dasar Machiavelli? The end justify the means. Dalam buku dia The Prince, bagaimana Machiavelli meletakkan satu kaedah untuk mencapai tujuan dalam hidup. Kita tidak peduli apa caranya. Janji dapat. Tak boleh. Dia panggil the end justify the means. Tujuan menghalalkan cara. Kita nak dapat jawatan, nak dapat kuasa apa semua, kita hantam cara yang Allah haramkan. Tak boleh. Berdosa. Ya, dapatlah kuasa sekejap. Dunia lah. Tongkat langit ke? Nanti mati juga. Jumpa juga mungkar wa nakir, nak jawab apa? Ni benda dia. Sebab itu Islam ajar tujuan kamu baik, cara kamu mesti baik. Tu dia. Kamu nak kuasa, berpolitik, ambil cara baik. Allah tak larang. Gunakan kuasa tu untuk jaga Islam. Alhamdulillah. Ini benda dia. Kena faham. Apa saja. Oh, nak pergi haji. Tujuan baik. Duit tak cukup, pergi curi durian Musangking. Curi bukan sikit. 3 lori dia curi. Jual. Boleh duit pergi haji. Mohon mampu hang. Haji apa? Haji Musangking jawab dia. Tak boleh. Dia mesti tujuan baik, cara mesti baik. Begitu.
Jangan. Ramai yang mengamalkan dasar Machiavelli, dasar tujuan menghalalkan cara. Salah, jadi berdosa kita, terutama membabitkan benda-benda yang haram, menipu, membohong dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Maka Islam dah lengkap. Allah dah kurniakan nikmat, cukup dah Islam ni sebagai dasar hidup. Maka sebab itu hidup kita ni mesti fikir tak ada lain. Islam, Islam, Islam. Cara mana aku nak hidup dengan cara Islam? Berkahwin, menikah, apa semua mesti berpakaian ikut cara Islam. Jangan kita buat lebih kurang, tuan-tuan. Fikir malakul maut sentiasa mencari kita. Fikir benda tu. Jangan kita rasa sedap sampai masa kita tak bergerak dah. Habis. Sampai masa keluar dah roh daripada tubuh kita. Apalah yang tinggal lagi pada waktu itu. Melainkan mengharapkan belas kasih Allah. Tiba-tiba di dunia hidup jahanam rosak. Tak sempat nak bertaubat kepada Allah. Jawab dia neraka lah menanti kita. Allahu Akbar. Dan nanti akan dihimpun dengan iblis syaitan. Duduk dalam neraka. Lalu syaitan pun akan berkata kepada ahli neraka, fala tamuluni walumu anfusakum. Di antara ucapan syaitan kepada penghuni neraka, syaitan berkata, fala tamuluni, jangan kamu salahkan aku, jangan kamu blame aku. Tetapi kata syaitan, walumu anfusakum, salahkan diri kamu sendiri. Kenapa kamu ikut aku? Kenapa kamu ikut dasar-dasar aku yang berlawan dengan Allah? Kenapa aku ikut? Kenapa engkau ikut aku? Dan manusia-manusia yang telah aku selewengkan dari jalan Islam? Jenuh jawab. Na'udzubillah. Setan berkhutbah di dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Dan setan kata, padalah muka hampa, kita kena azab lepas ni seorang sikit sama. Seorang sikit apa? Kena semua, kata setan. Jangan duk salahkan aku, salahkanlah diri kamu sendiri. Maka jaga muslimin dan muslimat, hidup kita ada pengatur. Pengatur hidup kita Allah. Bila Allah yang atur hidup kita, kita mesti ikutlah aturan dia. Jangan buat suka hati kita, tak selamat kita. Walaupun di dunia kita sedang lenang, orang hisap rokok, kita hisap cerut. Oh hebatlah, cerut pula made in Cuba. Cerut pula made in Cuba. Jangan main-main, padu tembakau dia. Oh hebat, duit banyak, main petik jari ya, semua boleh beli. Ya, sampai masa kamu terbujur kaku, nak angkat gayung, nak mandi, tak larat dah. Fikir sama-sama tuan-tuan, fikir. Kita tak ada jalan dah. Kembali kepada agama Allah, Islam yang sebenar-benarnya. Maka Arafah mengajar kita satu deklarasi di penghujung ayat 3 Suratul Maidah. Yang Yahudi ni dia baca ayat tu depan Omar. Dan bagaimana pahamnya Yahudi ini tentang ayat itu, dengan menyebut betapa besarnya ayat ini, dan dia faham inilah Islam. Maka bila kita sebut tadi, saya pecahkan perbahasan, iaitulah ladang ternakan ataupun rumput tempat lembu, binatang al-an'am meragut makanannya. Maka kita kena faham, kalau Allah tak sediakan yang itu, maka bagaimana kita nak berkorban? Dan saya pecahkan tadi, jangan nampak Nabi Ibrahim berkorban sahaja. Punyalah banyak, Nabi Ibrahim aja. Baik, last faja'alahu ghutha'an ahwa. Kemudian Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan rumput yang segar bugar itu akhirnya menjadi kering, menjadi hitam kehitam-hitaman. Dalam tafsir ini pimpinan Ar-Rahman disebut hitam kehitam-hitaman. Tuan-tuan, sekali lagi kita memandang dengan pandangan mata hati. Apa dia maksud ayat?
itulah kehidupan. Daripada segar, akhirnya sampai masuk kiok. Tak larat dah. Pegang parang korban pun tegeh-hegeh lah. Tu yang tengok video ni, terajang di lembu. Berlompat, lilit di tali di lembu macam-macam. Tak larat dah. Allah Ta'ala sebut dah. Summa litakunu syuyukha. Daripada kamu ni, asyuddakum kuat. Akhirnya aku akan hantar kamu kepada satu stage. Kata Allah, syuyukha. Syuyukha makna tua bangka. Jamak daripada syekh. Syekh tu asalnya makna syekh ialah orang tua. Syekh. Jamak dia syuyukh. Cuma kita guna syekh ni untuk orang alim. Begitulah. Orang yang alim dalam ilmunya. Satu lagi syekh juga. Naik syekh. Yang tu naik syekh Abu Biru. Syekh Syekhul Islam ke apa ke. Begitu. Baik. Syuyukh makna tua bangka. Kamu akan sampai stage itu. Bila korban kan, orang tua-tua duk jauh sikit bagi anak muda. Tak larat. Lembu ni pula, jenis lembu kadang-kadang dia ketegak. Jenis dia memang baka garang punya. Atas lori itu dia dah pandang, siapa aku nak start ni, dia kata. Kita silap tarik ya. Tak boleh tengok kan video macam-macam. Imam terbang lah. Kan, kena terajang di lembu, terbang terus. Tak payah somersault, terajang di lembu lah. Yang tu video tahun lepas tu. Tahun lepas ada dah. Lepas saja ulang lah kot. Nak bagi seronok hibur. Pisau parang kat tangan tu. Buat tertikam dada. Sikit punya nak syahid tahun tu. Tuan-tuan, kita nak sebut kadang-kadang demai letih. Keletihan. Itulah proses hidup kita. Daripada segar rumput, akhirnya ke hitam-hitaman. Dia akan layu habis. Begitulah Allah ajar. Inilah fasa kehidupan kita. Maka hendaklah kita faham apa yang Nabi ajar. Rebut syababaka qabla haramika. Kamu rebutlah waktu mudamu sebelum datang tua. Kita yang dah berumur ni kan, yang dah warga emas, saya dah lagi lah warga emas. Yang abang-abang dah warga emas. Kita kadang-kadang bila tengok anak-anak muda kita, bercakap tak dalam hati? Cakap. Tengok anak muda umur 20 lebih. Dia kata, ya Allah, alangkah elok aku kembali ke umur itu. Dia main perasaan. Sungguh tuan-tuan. Dia main perasaan. Sebab kita dah tak larat dah nak bangkit tahajud pun ujung-ujung. Nak bangkit pukul 3 tu the best time. Pukul 3. Boleh kira dengan jari lah. Subuh 5.53 dia tahajud 5.30. Jadilah. 2 tahajud, 2 taubat, 1 witir. Cukup 5. Makruh dalam mazhab Syafi'i, witir 1 makruh. Boleh makruh. 5.45 belak pergi masjid. Kita ujung-ujung. Tak larat dah nak pukul 3. Allah, dia punya letih nak bangun. Itulah paling baik 1/3 ataupun separuh. Kan Allah kata nisfahu awinqus minhu Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Kan Allah sebut, ambillah separuh, kata Allah. Separuh malam. Kalau tak boleh, awinqus. Naqis makna kurang kalah daripada separuh tu. Pukul 3 tak larat. Ambillah pukul 4 ke, pukul 5 ke, pukul 9 pagi ke. Yang tu penyepak jawab dia. Pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi, subuh pun tak sayang. Tuan-tuan, kita rasa keletihan itu. Maka itulah yang Allah buat untuk menjadi pedoman kepada kita. Jam sikit, mula nak stres. Kan? Mulalah kita rasa satu macam. Bila jam terlampau lama. Dulu tak ada masalah. 2 hal. Anjam lah 2 jam pun relax. Seokok. Lah, payahlah. Dia jam sikit dia mula rasa stres, rasa bengang, rasa nak terbang macam Superman aja. Dia main macam-macam perasaan. Bila litakunu syuyukha, aku buat kamu jadi tua. Itulah proses yang kita kena alami sampailah kita jumpa Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti masuk syurga, tak ada tua lah, umur muda. Masuk syurga muda.
Tak ada tua-tua jalan pun tak larat dipimpin di malaikat Ridwan. Tak ada. Tak ada dia pasal. Dia pimpin angkut bidadari dari kemas muda beliau bila masuk dalam syurga. Demikian kehidupan yang kita lalui yang mesti kita faham. InsyaAllah bulan depan sanuqri'uka fala tansa. Kita bahas ayat yang ke-6 daripada surah Al-A'la. Kesimpulan 2 ayat 4 dan 5. Pertama, kasihnya Allah menyediakan untuk binatang-binatang ternakan kita bahan-bahan makanannya, iaitulah al-mar'a, iaitulah ra'i, rumput tumbuh-tumbuhan yang boleh diragut dan dimakan oleh binatang ternakan kita, dan tidakkah itu memudahkan proses kita berkorban. Yang kedua, bagaimana rumput yang hijau akhirnya menjadi hitam kehitam-hitaman, hancur dia sebagai proses kehidupan manusia. Begitulah kita daripada merangkak berjalan muda tua, akhirnya jumpa Allah, kembali bertemu Allah. Maka rebutlah saki-baki usia yang ada, buatlah takat mana kita mampu. Anak-anak muda dengan cara muda mereka, veteran warga emas dengan cara warga emas mereka. Yang penting dengan Allah jangan putus ibadah. Yang penting dengan Allah jangan putus perhubungan. Walaupun amalan itu sunat, mampu buat sila, tak mampu jaga yang wajib. Itu yang paling penting di dalam kehidupan kita, di dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.